Ada mental lah. Wah, nak cubalah. Keluar cahaya. Rasa haba juga mental ni. Cahaya ni bersifat gelombang ke bersifat zarah? Kenapa ada rasa haba tanya cikgu lah. Cikgu? Cikgu? Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar sebuah mata pelajaran yang cukup menyeronokkan, iaitu fizik untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Teori Kuantum Cahaya. Cahaya ni bersifat gelombang ke bersifat zarah? Kalau nak tahu, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita. Dan untuk hari ini, tak lupa juga bersama dengan kita Cikgu Jurubahasa Isyarat, iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Baiklah, terima kasih Cikgu Farazila atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini di Didik TV KPM. Kawan-kawan semua, siapa agaknya guru yang akan terangkan tentang teori kuantum cahaya bersama kita dengan hari ini? Kita ada Cikgu Muhammad Afifi Baharudin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Ya, baik. Baik Cikgu. Baik, Cikgu Afifi dari SMK Perempuan Sultan Abu Bakar Muar, Johor, orang Muar Cikgu. Yes, baiklah Cikgu, bila kita nak belajar tentang teori kuantum cahaya ni, saya tadi pegang mentol ni, ada rasa haba dia. Jadi cahaya ni sebenarnya gelombang ke sebenarnya zarah Cikgu? Itu kita akan dengar nanti. Di mana kita boleh tahu bahawa cahaya ni sebenarnya dia bersifat gelombang ataupun bersifat zarah ataupun kedua-duanya sekali. Baik. Jadi kita boleh teruskan. Boleh Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk penonton di luar sana, hari ini kita akan masuk teori kuantum cahaya. Di mana kita akan mulakan. Bila kita nak masuk teori kuantum cahaya, tentulah kita nak kena berkenalan dahulu dengan apakah itu cahaya secara ringkas. Cahaya adalah merupakan gelombang elektromagnet yang terhasil daripada getaran cas elektrik. Di mana apabila cas elektrik tersebut bergetar, bergetaran tersebut akan menghasilkan gelombang. Seterusnya, dalam satu objek yang panas, elektron yang bergetar akan menghasilkan cahaya. Kalau macam mana elektron yang bergetar itu boleh menghasilkan cahaya? Kita tengok ini. Ini ialah dalam buku teks. Di mana bila frekuensi semakin tinggi, bila getaran zarah-zarah elektron tersebut bergetar dengan frekuensi semakin tinggi. Kalau dia bergetar dengan lemah ataupun frekuensi yang rendah, dia hanya memancarkan gelombang radio. Gelombang radio kita tak nampak. Seterusnya, bila getaran tersebut frekuensinya semakin tinggi, dia akan memasuki fasa gelombang mikro. Masih tak nampak juga. Jadi apabila semakin panas, frekuensi getaran itu semakin tinggi, dia akan memasuki cahaya tampak. Cahaya tampak ini kita dah boleh nampak. Sebab tu bila lampu yang disuluh oleh Mira tadi menghasilkan warna merah, sebab kita dah nampak cahaya tersebut. Jadi frekuensi semakin tinggi, maka gelombang yang akan dihasilkan juga akan berubah dia punya sifat. Itu ialah pengenalan dari segi cahaya. Jadi secara ringkas apabila suhu semakin tinggi, frekuensi juga semakin tinggi. Kita tengok contoh. Ini ialah handphone. Handphone kita menghasilkan gelombang sekitar gelombang mikro. Kita tak nampaklah gelombang yang keluar dari handphone sebab gelombang mikro bukan gelombang yang kita boleh nampak. Jadi apabila suhu tu semakin tinggi, contohnya badan manusia. Badan manusia kita ada suhu. Suhu badan kita sekitar 27 darjah Celsius. 37 darjah Celsius. Jadi disebabkan itu lebih kurang 310 Kelvin. Alright. Jadi badan kita akan mengeluarkan sinaran, tapi dia berada dalam lingkungan sinaran inframerah. Inframerah ni kita tak nampak. Jadi apa bukti betul ke badan kita mengeluarkan sinaran inframerah? Kita ada kamera yang boleh mengesan sinaran inframerah. Jadi bila kita menggunakan kamera sinaran inframerah, kita nampak ada cahaya yang dihasilkan ataupun sinaran yang dihasilkan oleh badan kita. Jadi ini membuktikan bahawa badan kita juga mengeluarkan sinaran.
Jadi kalau semakin panas, contoh frekuensi semakin tinggi. Okey. Kalau kita tengok, nampak ni. Bila frekuensi semakin tinggi, ia memasuki cahaya nampak. Nampak. Bila cahaya nampak. Kalau ni kita tengok pun tak berapa panas. Ni dia lebih panas. Betul. Dia lebih cerah. Nampaknya warna merah kan? Ini dah nampak macam warna oren sikit. Nampak dia menghampiri merah. Lepas tu warna oren. Nampak. Jadi jika semakin panas lagi, nampak kita ada matahari 4000 Kelvin. Nampak matahari kita sebenarnya kemerah-merahan dan berwarna kuning. Nampak. Jadi panaskan lagi. Nampak dia bergerak. Okey, berwarna putih pula. Macam mana warna putih ni? Okey, bintang yang berwarna putih, kenapa nampak warna putih? Kerana dia dah berada di tengah-tengah spektrum. Bila di tengah-tengah spektrum, dia akan bergabunglah semua warna-warna ini, kita nampak warna putih. Dan seterusnya, bila betul-betul panas lagi, 7000 Kelvin contohnya, kita dah menghampiri cahaya yang berwarna biru. Nampak? Sebab kita nampak bintang tersebut berwarna biru. Okey. Jadi nak bagi tahu apabila suhu semakin tinggi, getaran zarah-zarah ini semakin tinggi, jadi frekuensi juga semakin tinggi, menyebabkan perubahan-perubahan daripada gelombang radio pergi ke gelombang-gelombang yang lebih tinggi. Okey. Jadi secara mudahnya kita nak bagi tahu apabila suhu tersebut semakin tinggi, frekuensi getaran juga semakin tinggi. Itu bahasa mudah kita. Okey, jadi kita buatkan dalam bentuk graf. Okey, apabila graf keamatan tu bahasa mudahnya ialah kecerahan, okey, melawan panjang gelombang. Kita ada gelombang radio, gelombang mikro dan seterusnya. Okey, frekuensi semakin tinggi. Jadi bila bergerak ke arah sana, frekuensinya semakin tinggi. Kita mulakan. Okey, contoh tadi kita ada suhu badan manusia tadi. Okey, kita berada pada sepatutnya inframerah ke sini sikit lah. Okey, jadi kita ada suhu yang rendah dan sinaran yang dikeluarkan juga keamatannya kurang ataupun tak cerah pun. Jadi dia berada di bawah sini. Jadi semakin tinggi frekuensi, nampak dia beranjak kepada graf yang ke sana. Okey, contoh yang ini nampak 4000 Kelvin, dia tak berapa cerah, dia dah naik sikit. Keamatan dia dah naik sikit. Jadi seterusnya, bintang yang berwarna putih. Okey, maknanya kita nampak dia punya pattern makin naik. Okey, yang bintang warna biru yang kita tunjukkan tadi, dia berada di sana, dah mendekati sinaran ultra ungu. Okey, jadi apa yang kita boleh simpulkan dekat sini? Okey, apabila frekuensi semakin tinggi, frekuensi semakin tinggi, maka keamatan juga semakin bertambah dan panjang gelombangnya juga bertukar kepada gelombang yang lebih pendek, panjang gelombang yang lebih pendek ke sana. So, nampak macam simple je graf ni kan, makin naik. Jadi tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron tadi boleh mencapai nilai tertinggi yang tidak terbatas. Maksudnya macam mana tu? Maknanya apabila frekuensi tu semakin tinggi, sangat-sangat tinggi, maka kita punya graf ini getaran dia pun akan bunyi sangat tinggi. Okey. Jadi apa isunya dengan apa yang kita ceritakan tadi? Okey, ini isu dia. Isu dia tidak menepati dapatan eksperimen. Okey. Sebab bila kita kata frekuensi semakin tinggi kan, patutnya graf ni makin naik lah. Okey. Tapi apa yang berlaku ialah bila kita buat graf yang macam ni, okey, bila kita buat eksperimen, rupanya eksperimen bukan hasilnya macam ini. Jadi, maknanya apa yang kita fikirkan tadi rupanya kurang tepat. Jadi, inilah dia isu yang perlu kita selesaikan menggunakan fizik kuantum. Okey, jadi tidak menepati dapatan eksperimen. Wah, itu isunya kan. Maksudnya apa yang kita fikirkan tadi kurang tepat, kerana selepas ini Cikgu Afifi akan terangkan pula macam mana kita nak faham dengan pencetusan teori kuantum ni. Jadi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita belajar tentang teori kuantum cahaya. Cahaya datang dari mana adik-adik? Dari satu getaran. Bukan getaran jiwa, tapi datang dari getaran cas elektrik. Baiklah cikgu, sekarang ini kita nak berbincang, nak tanya pula cikgu tentang pencetusan teori kuantum. Apa pula tu cikgu?
Okey, terima kasih Mira. Jadi kita masuk terus. Teori kuantum ni dia dicetuskan bila terdapat kelemahan pada teori klasik. Teori yang tadi kita sembang tadi. Okey, jadi teori fizik klasik, apakah kelemahan-kelemahannya? Mari kita lihat satu persatu. Okey, ini tokoh-tokoh daripada fizik klasik. Kita ada Isaac Newton, siapa tak kenal Isaac Newton? Thomas Young, ini yang berkaitan dengan cahaya. John Dalton dan J.J. Thomson. Okey, masing-masing ini dia ada dia punya sumbangan dia lah. Okey, tetapi pada masa yang sama, apa yang kita nak fokuskan di sini adalah tentang kelemahan-kelemahan yang ditunjukkan. Okey, contoh Thomas Young yang sangat terkenal dengan eksperimen dui celah Young. Okey, beliau tidak dapat menerangkan kejadian spektrum jasad hitam. Okey, begitu juga dengan John Dalton dan juga J.J. Thomson. Tapi kita akan tengok dulu yang pertama yang tidak dapat menerangkan kejadian spektrum jasad hitam. Itu yang pertama. Okey, jadi kita terus tengok. Okey, jasad hitam merupakan suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh kepadanya. Bila dikatakan semua sinaran elektromagnet, maknanya semua gelombang radio, gelombang mikro, gelombang cahaya tadi juga ialah gelombang elektromagnet. Okey, jasad hitam juga dapat memancarkan sinar termal. Okey, yang ini kita akan tengok nanti. Sama juga sebarang objek yang memancarkan sinar elektromagnet mengikut suhu dikenali sebagai pemancar jasad hitam. Jadi saya nak terangkan dulu yang ini. Yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet. Macam mana tu? Okey, saya minta tolong Mira boleh? Boleh, cikgu. Okey, dekat hadapan ini saya cuma ada dua objek lah. Satu objek yang berwarna putih dan objek yang berwarna hitam. Okey, ini bukan jasad hitam, ni objek yang berwarna hitam. Jadi saya ada laser dekat situ. Okey, saya minta Mira cuba suluh objek yang warna putih tu. Okey. Kita akan nampak warna hijau yang dipancarkan oleh laser tersebut kena pada warna putih dan pantul semula. Betul. Kalau kita tengok macam silau, sakit mata. Okey. Jadi apa kata suluh yang warna hitam tu pula? Okey, kita bergerak kepada yang berwarna hitam. Nampak kurang silau lah, cikgu. Kurang silau. Betul. Jadi kalau cuba patah balik, cuba tengok dua-dua kanan kiri, nampak? Okey. Bila suluh yang berwarna putih, okey, dia lebih cerah. Bila suluh yang berwarna hitam, dia kurang cerah ataupun pantulan dia kurang. Okey. Dari sini kita boleh faham maksud di mana warna hitam ini dia akan menyerap cahaya. Baiklah. Tapi kenapa masih nampak warna hijau? Kerana warna hitam ini masih lagi ada memantulkan cahaya. Jadi kalau kata sinaran ataupun jasad hitam yang sebenar, contohlah kalau ada jasad hitam yang sebelah kat sini, kalau kita suluh jasad hitam tu, maknanya yang warna hijau ini terus hilang, tak nampak. Maknanya jasad hitam ni memang dia akan menyerap semua sinaran elektromagnet yang dikenakan kepadanya. Warna hitam biasa pun dia dah serap kan? Betul. Jasad hitam dia akan serap Lagilah semua. tak nampak, ya, cikgu. Betul. Okey. Itulah dikatakan sebagai jasad hitam. Alright, terima kasih Mira. Sama-sama, cikgu. Okey, kita sambung. Silakan, cikgu. Okey. Kita ada beberapa sumber cahaya. Tadi kita ada laser, kita ada lampu dan sebagainya. Jadi yang pertama, ini ialah lampu LED. Okey, kalau saya keluarkan handphone saya pun boleh. Kita ada lampu LED. Contohnya, ni. Torchlight, cikgu. Lampu. Torchlight dekat handphone kita. Lampu ini, okey, adakah dia merupakan sumber cahaya iaitu pemancar jasad hitam? Okey. Jadi untuk dalam kes ini, lampu LED adakah ia pemancar jasad hitam? Jawapannya tidak. Walaupun dia mengeluarkan sinaran. Okey, kenapa? Kerana ia datang daripada elektroluminescent, di mana cahaya yang terhasil datangnya daripada elektron-elektron yang melalui semikonduktor dan memancarkan foton. Okey. Jadi sinaran jasad hitam tu macam mana? Kita patah balik. Alright. Sinaran yang dipancarkan oleh jasad hitam merupakan sinaran termal yang bergantung kepada suhu dia. Okey. Sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhu. Maknanya semakin panas, bila dia mengeluarkan sinaran disebabkan oleh panas. Jadi barulah kita kenali sebagai pemancar jasad hitam. Okey, sebab tu saya bagi contoh lampu LED tadi, dia bukan. Saya nak test Mira sikit boleh tak? Boleh, cikgu. Okey. Okey, yang kedua. Kita panggil kunang-kunang. Ada kata kelip-kelip. Tak kisahlah. Jadi, dia juga mengeluarkan cahaya. Jadi, soalan saya ialah, cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang ataupun kelip-kelip ini, adakah dia ialah cahaya yang dipancarkan oleh jasad hitam? Jawapannya tak, cikgu. Kenapa tak? Kerana dia tidak mempunyai haba ataupun suhu. Okey, betul. Dah faham sikit. Maksudnya kita tak panggil dia pemancar jasad hitam kerana cahaya yang dihasilkan bukan sumbernya daripada suhu. Kerana cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang, ini dalam biologi lah. Okey, dihasilkan oleh bioluminescent, iaitu tindak balas kimia yang dalam binatang tersebut. Okey, betul lah.
Cahaya bulan, malam-malam nampak bulan, terangnya bulan. Adakah sinaran yang dihasilkan oleh bulan itu ialah sinaran jasa hitam? Adakah bulan pemancar jasa hitam? Tidak, cikgu. Okey, kenapa? Bulan bukan pemancar jasa hitam kerana cahaya dari bulan itu terhasil dari pantulan matahari, cikgu. Oh, hebat Mira, betul tu. Kan, Okey, cikgu? semua kita tahu, kita semua tahu bahawa bulan memantulkan cahaya matahari. Jadi bulan ni kita nampak sinaran dia bukan ialah daripada suhu dia, tetapi dia dipantulkan daripada sinar matahari. Jadi dia bukan tidak merupakan pemancar jasa hitam kerana ia pantulan cahaya matahari. Itu betul. Kita ada lagi. Ni. Ini besi yang mengeluarkan cahaya, nampak? Cahaya yang keluarkan dari besi. Okey, adakah cahaya yang keluar dari besi ini ialah besi ini merupakan pemancar jasa hitam? Kalau yang ini, benar, cikgu. Besi ini merupakan pemancar jasa hitam. Okey, kenapa Kerana cahaya yang terhasil dekat besi itu disebabkan oleh suhunya yang panas, cikgu. Okey, betul. Kita pun tengok pun dah tahu kan. Ini ialah besi yang panas sehingga mengeluarkan radiasi ataupun sinaran kemerah-merahan. Jadi, ya betul. Ini ialah contoh cahaya yang ataupun pemancar jasa hitam. Kenapa? Kerana sinaran terma yang dihasilkan bergantung pada suhu dia. Nampak? Badan manusia. Ya. Badan manusia ni, adakah badan manusia ni pemancar jasa hitam? Kalau badan manusia sebenarnya pemancar jasa hitam sebab cikgu sendiri dah terangkan tadi yang sebenarnya jasad manusia mempunyai suhu. Ya, suhu betul, badan kita. Tahniah. Kita ada suhu Okey. badan. Ni seronok dapat murid pandai. Okey, badan manusia juga memancarkan sinaran jasa hitam kerana badan manusia mempunyai suhu. Jadi sinaran terma yang terhasil bergantung pada suhu. Tapi kenapa tak nampak? Kerana tadi kita sebut, kerana cahaya ataupun sinaran yang dihasilkan dalam lingkungan inframerah. Inframerah ni cahaya yang bukan kita boleh nampak. Okey. Mari kita kenallah, mari kita katakan pemancar jasa hitam atau tidak. Okey, jadi kita nak berkenalan dengan lebih lanjut. Apakah itu jasad hitam sebenarnya? Okey, terdapat dua objek dalam gambar ini. Nampak tak? Tak nampak apa-apa. Kenapa tak nampak apa-apa? Sebab kita tak buka lampu lagi. Jadi bila kita buka lampu, kita nampak ada dua objek. Satu warna merah, satu warna hitam. Okey. Bila kita suluhkan cahaya pada objek yang pertama, kita akan nampak warna merah. Kenapa? Kerana objek yang pertama ini dia memantulkan warna merah masuk ke dalam mata kita. Sebab itu kita nampak dia warna merah. Objek yang kedua, warna hitam, bila kita suluh cahaya, dia tidak memantulkan apa-apa warna. Maknanya semua cahaya telah diserap oleh objek ini. Jadi sebab itu kita nampak dia berwarna hitam. Okey. Jasad unggul. Jasad hitam ni jasad unggul. Unggul tu maknanya apa? 100% dia menyerap. Kalau tadi kita buat eksperimen, kita suluh yang berwarna hitam tadi tu, masih lagi ada cahaya dipantulkan. Tapi yang jasad hitam yang sebenar ialah berupaya menyerap semua sinar elektromagnet yang jatuh kepadanya. Sebab tu kita tak nampak apa-apa. Okey. Jasad hitam, ni jasad hitam dapat memancarkan sinaran termal. Kenapa kita nak kena belajar jasad hitam? Okey, macam ni. Bila kedua-dua objek ni kita panaskan. Bila kita panaskan, kita dah belajar tadi. Bila panas, dia akan mengeluarkan radiasi ataupun sinaran. Jadi kedua-dua objek ni kita panaskan. Bila kita panaskan, nampak? Dah jadi sama. Dua-dua warna merah. Okey, dia akan timbul satu persoalan. Yang kita nampak warna merah tadi ni adalah disebabkan panas dia ke ataupun memang warna dia warna merah tadi. Jadi keliru pula. Sebab tu datang ada dua, nampak? Satu ialah cahaya yang dipantulkan oleh lampu tadi warna merah. Bila dia panas pun warna merah juga. Jadi mengelirukan. Sebab tu kita nak jasad hitam. Kerana bila jasad hitam tu berubah warna, tentulah warna ataupun cahaya yang terhasil datang dari suhu dia. Betul. 100%. Sebab tu kita nak kaji yang ini. Sebab tu saintis dia memperkenalkan sinaran jasa hitam. Bukan hitam ni, dia ada banyak cahaya lain yang kacau. Jadi inilah dia sinaran jasa hitam tersebut. Jadi sinaran jasa hitam dapatan eksperimen macam mana? Okey. Jika infrared ataupun inframerah yang terhasil daripada suhu badan kita, dekat sinilah keamatannya. Okey, seterusnya apabila kita mencerap cahaya matahari ataupun cahaya bintang, semakin panas, warna merah dekat sini. Okey, seterusnya warna putih. Kenapa warna putih? Sebab apabila dia mengeluarkan sinaran yang paling tinggi, sebenarnya warna kuning ni. Nampak dia berada di warna kuning. Tapi pada masa yang sama dia mengeluarkan juga warna-warna lain. Nampak? Cuma makin kurang. Warna sana pun ada warna biru, makin kurang. Bila kita combine semua, dia warna kuning. Warna putih. Okey. Dan apabila suhu semakin tinggi, nampak dia ada warna biru. Betul. Pada masa yang sama dia juga mengeluarkan warna-warna yang lain. Cuma macam warna merah keluar juga, tapi berada pada kawasan yang rendah. Ada juga keluar X-ray dan gamma ray, tapi berada pada keamatan yang rendah. Jadi kita nampak dia lebih kepada warna biru.
Jadi apa specialnya? Yang pertama kita nampak dia semakin naik. Okey, semakin panas, semakin naik keamatan dia, semakin tinggi frekuensi. Tapi kalau kita nampak dia naik makin tegak. Dia tidak pergi pun ke X-ray dan gamma ray. Betul. Dia naik ke sana. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, naik dan turun ni. Dia naik dan turun. Tengok, kita ambil buku teks. Daripada dapatan eksperimen nampak dia naik dan kenapa dia turun? Ini susah nak terang. Kenapa dia turun? Okey. Jadi daripada teori klasik kata tadi, makin panas frekuensi makin tinggi. Betul. Makin panas makin tinggi. Tak ada turun. Tapi dekat eksperimen datanya menurun pula. Jadi inilah yang tak dapat nak diterangkan oleh teori klasik daripada eksperimen. Okey, yang seterusnya, ini yang pertama tadi tak dapat nak menerangkan senaran jasa hitam. Untuk John Dalton dan juga J.J. Thomson, mereka tidak dapat nak menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Okay, macam mana tu? Saya kumpul kat sini. Macam mana dikatakan spektrum cahaya oleh atom bahan? Spektrum cahaya, bahasa mudahnya ialah apabila cahaya putih ini, kita boleh sebarkan kepada 7 spektrum warna melalui fenomena penyebaran cahaya apabila melalui prisma kaca lah. Okay, ini kita dah belajar sebenarnya masa sekolah rendah mungkin. Okay, penghasilan warna-warna pelangi. Okay, inilah contoh eksperimen. Apabila kita menggunakan cahaya, kita lalukan cahaya melalui satu celah yang kecil, celah tunggal. Okay, kemudian cahaya akan masuk ke dalam prisma kaca dan terjadinya pembiasan dan penyebaran cahaya. Kita akan dapat 7 warna. Okay, apa yang istimewanya eksperimen ini? Jika kita menggunakan lampu filament ataupun cahaya yang daripada jasa hitam tadi, okay, kita akan dapat spektrum warna yang begini. Maknanya kita boleh nampak warna merah, kuning, hijau, biru ni dia berterusan. Betul. Okay. Tetapi bila kita menggunakan contohnya cahaya daripada lampu pendaflor. Lampu pendaflor ialah lampu yang mengandungi gas. Okay, gas argon dengan sedikit wap merkuri, maknanya terdapat atom dalam tu. Jadi bila kita menggunakan cahaya pendaflor ini melalui celah dan juga dibiaskan, dia dapat garisan. Ini kita panggil spektrum garis tadi. Berbeza cikgu, tak sama. Ini macam bersambung. Betul. Ini dia satu. Dan rupanya bukan argon sahaja. Banyak lagi. Kita boleh, bila hidrogen, helium, neon, sodium, merkuri, ini semua nampak sama. Mempunyai garis-garis yang tertentu. Betul. Okey, ini juga tidak dapat diterangkan oleh teori klasik. Okey, macam tercetusnya idea teori kuantum disebabkan kelemahan-kelemahan tadi, di mana okey, inilah tokoh-tokoh teori kuantum. Kita ada Max Planck, ini bapa kepada teori kuantum, Albert Einstein dan sebagainya. Kita akan cerita satu persatu. Yang pertama ialah Max Planck. Okey, beliau memperkenalkan konsep kuantum di mana cahaya ataupun gelombang elektromagnet yang dipancarkan ini dalam bentuk diskrit ataupun satu-satu. Macam kita suluh tadi, kita suluh cahaya contohnya, mula-mula ataupun teori klasik menganggap bahawa cahaya ialah selanjar, berterusan. Dalam bahasa yang lebih mudah, berterusan. Okay, tetapi Max Planck ini, dia menganggap cahaya adalah bentuk diskrit, satu-satu. Kenapa dia menganggap begitu? Okay, yang pertama, bila dia menganggap setiap satu titis air hujan ini sebagai satu tenaga kuantum ataupun diskrit, beliau telah memperkenalkan formula E sama dengan HF, di mana E ialah tenaga bagi satu titis, kita panggil titis air lah, di mana H ialah pemalas Planck yang telah beliau dapati dan F ialah frekuensi bagi sinaran tersebut. Okey, kita tengok sikit, ada contoh penyelesaian masalah dekat sini. Sebuah lampu memancarkan cahaya merah dengan frekuensi, so berapakah kuantum? Tadi dia dah perkenalkan formula E sama dengan HF. Okey, kalau tengok lampu tadi, dia akan menyebarkan banyak cahaya. Jadi kita cuma nak kira berapa satu tenaga sahaja. Jadi kalau ikut formula, macam mana formula dia? E sama dengan HF. Okey, kalau tengok H ialah 6.6. Okey, boleh tak Mira bagi tahu macam mana nak mengisi formula ni? Okey. Sebab dia dah beri, jadi kita hanya isi sahaja. Ya, betul. H diberi H bersamaan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okey, betul. Okey, untuk F pula, untuk frekuensi ni pun sudah diberi. Ya, betul. 4.29 darab 10 kuasa 14. Jadi kita hanya darabkan saja sebab formula dia H darab dengan F. Okey, bila kita darab, kita dapat tenaga. Betul. Tenaga ini tenaga apa? Tenaga bagi satu kuantum tenaga tadi. Okey. Jadi, perbezaan teori klasik dengan teori kuantum tu macam mana? Apabila teori klasik ni, ini formula yang terhasil daripada teori klasik yang naik tanpa batas tadi. Manakala teori kuantum, apabila Max Planck dia menganggap tenaga cahaya inilah satu tenaga yang diskrit, satu dia
memformulakan baru. Jadi bila dia formulakan teori kuantum ini, apa yang terhasil ialah ini kalau menggunakan formula teori klasik dapat garis lurus. Jadi jika menggunakan formula Planck, nampak? Dia plotkan satu-satu menggunakan formula yang telah diterbitkan tadi. Jadi apa yang didapati ialah naik dan turun semula. Ya. Dan bila kita tengok, rupanya sama dengan yang dapatan eksperimen. Jadi sebenarnya Planck ni dia cuma menganalogi ataupun menganggap sahaja. Rupanya anggapan dia tu betul. Rupanya cahaya juga adalah sebagai zarah-zarah yang dikatakan kuantum tadi. Jadi daripada anggapan beliau menganggap bahawa sinar cahaya merupakan zarah-zarah ataupun kuantum, maka beliau dapat menerangkan spektrum jasa hitam yang tak dapat diterangkan tadi. Ya. Okey, yang kedua pula, Niels Bohr. Di mana kalau tadi kita nampak spektrum selanjar yang berterusan tadi, okey. Bagaimana pula dengan spektrum garis? Spektrum garis yang terhasil oleh suatu atom yang teruja. Maknanya beliau menerangkan bahawa spektrum yang terhasil sesuatu ni dihasilkan oleh atom yang teruja yang merupakan koleksi garis-garis berwarna. Jadi dia beritahu bahawa sinaran yang terhasil yang garis-garis ini datang daripada elektron yang mengeluarkan sinaran dan menghasilkan foton. Baik. Okey, yang ini juga beliau berjaya menerangkan spektrum atom bahan. Okey, jadi ada apa-apa soalan tak tentang bagaimana teori kuantum tadi dapat dihasilkan? Kalau ikut Mira cukup jelas dengan penjelasan yang cikgu berikan tentang teori-teori tadi. Kita ada tokoh-tokoh kita dan bapa kepada teori kuantum lah, iaitu Max Planck pun dah menerangkan dengan cukup jelas lagi. So far Mira faham cikgu. Tapi selepas ini ada penjelasan yang lebih jelas lagi untuk murid-murid di rumah lebih faham dan lebih arif tentang tajuk kita, iaitu teori kuantum cahaya. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. KPM. Baiklah, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Afif, di mana kita orang kata menerangkan tentang teori kuantum cahaya. Dan Cikgu, untuk segmen ini, apa pula penerangan Cikgu untuk murid-murid di rumah? Okey, terima kasih Mira. Untuk segmen seterusnya, kita akan melihat sifat kedualan gelombang zarah. Di mana gelombang ataupun cahaya tadi, kita fokus kepada cahaya. Cahaya tadi ini bersifat gelombang ataupun bersifat zarah. Okey, yang pertama yang memperkenalkan teori ini ialah kita masuk dulu Albert Einstein dulu. Okey. Cahaya adalah gelombang. Di mana kita tengok, okey, cahaya boleh dibelaukan ataupun boleh ni kita panggil dikutupkan. Ini tidak ada dalam silibus, tapi nak bagi tahu bahawa ini ialah fenomena-fenomena yang disebabkan oleh cahaya. Okey, kalau kita tengok Einstein dia memperkenalkan konsep foton. Okey, apa benda foton itu? Okey, sebentar lagi kita boleh tengok. Fotoelektrik. Okey, ini yang diceritakan oleh Einstein, di mana gelombang cahaya menyebabkan atom itu bergetar dan memancarkan elektron, maka terhasil arus. Okey. Jadi macam mana boleh cahaya itu menyebabkan atom bergetar? Kita boleh tengok yang seterusnya. Dalam fotoelektrik ni, okey, ia terhasil pada frekuensi cahaya tertentu. Maknanya apa ni gambar ni? Apabila kita suluh menggunakan cahaya biasa, tak ada elektron. Betul. Tapi bila kita ubah frekuensi, maknanya sinar cahaya tersebut berubah warna. Okey, mungkin kita menggunakan frekuensi yang lebih tinggi. Nampak? Bila warna ungu, baru keluar. Jadi susah nak terangkan. Kenapa bila guna cahaya warna putih, elektron tak nak keluar? Bila guna lampu cahaya berwarna ungu, elektron boleh keluar pula. Jadi inilah yang akan diterangkan oleh Einstein. Pada asalnya, beliau susah nak menerangkan mengapa berlakunya fotoelektrik ini. Tetapi apabila teori kuantum diperkenalkan dan Einstein menggunakan teori kuantum tersebut di dalam fotoelektrik, beliau berjaya menerangkan ciri-ciri ini. Kesan fotoelektrik menunjukkan cahaya bersifat seperti zarah. Okey. Jadi kita tengok sikitlah. Ini laser yang kita gunakan tadi. Baik. Okey. Kalau Mira boleh? Mira suluh. Boleh cikgu. Okey. Mira suluh cikgu. Alright. Okey. Mira akan suluh
Laser kat sini. ni di Dekat bahagian sini. warna putih. Okey. Sekarang ni apabila melalui pembelauan. Okey, kalau kita tengok, cuba Mira ambil dan suluh pada plat tersebut. Tengok apa jadi. Suluh pada plat ini. Nampak? Wah, ada 4 lah cikgu. Dia keluar banyak. Keluar keempat. banyak. Banyak lagi. Banyak lagi. Jadi ini ialah salah satu fenomena yang menunjukkan bahawa cahaya ni memang bersifat gelombang. Hanya gelombang je yang boleh menghasilkan jalur-jalur seperti ini. Jadi sebenarnya memang kita dah sedia maklum bahawa cahaya ini memang gelombang. Okey, terima kasih Mira. Okey. Okey. Maksudnya cahaya juga bersifat gelombang. Cahaya memang bersifat gelombang. Tetapi kesan fotoelektrik yang ditunjukkan oleh Einstein ini menunjukkan cahaya juga bersifat seperti zarah. Okey, zarah tu macam mana? Zarah tu macam guli contohnya. Okey, guli ialah zarah. Kalau ada banyak guli, ada banyak zarah. Jadi ini secara mudahnya. Cahaya yang mana satu? Okey. Cahaya bersifat seperti gelombang ataupun seperti zarah. Ini yang akan diceritakan oleh sifat kedualan zarah ini, gelombang zarah. Alright. Baik cikgu. Cikgu, boleh kita ulang semula eksperimen tadi cikgu supaya murid-murid di rumah lebih jelas? Okey, boleh. Tak ada masalah. Kita tunjuk lagi sekali kepada murid-murid dekat rumah. Okey, kalau tadi cahaya laser ni, baik cikgu Okey. cahaya laser kalau kita tengok dia ada satu sahaja. Macam ni cikgu kan? Okey. Okey, bila kita letak di sini, dia pecah cikgu. Dia ada gelombang-gelombang dia di situ cikgu Yang boleh pecah kepada beberapa garisan ini hanya gelombang sahaja. Gelombang sahaja yang boleh menghasilkan imej yang macam ni. Ya. Ini kita panggil pembelauan lah ataupun Baik. interference. Mana-mana boleh. Baik, Sebab cikgu. ini kita gunakan parutan belauan di mana cahaya tersebar ataupun terserak menjadi 7 warna macam ni. Ya. Ini kalau warna putih, kalau saya letak di bahagian warna hitam nampak tak cikgu? Nampak, cuma kurang sikit lah. Kurang sedikit lah. Okey, sebab warna hitam dia akan menyerap Menyerap cahaya, Okey, betul. Cuma nak bagi tahu bagaimana cahaya boleh dipecahkan begini adalah kerana cahaya merupakan gelombang. Ya. Okey. Baik cikgu. Kita Silakan. terima kasih. Okay, asalnya cahaya merupakan gelombang. Ya. Jadi Einstein mengatakan daripada teori kuantum tadi, cahaya juga boleh bersifat seperti zarah. Jadi Einstein memutuskan cahaya ini zarah ke gelombang? Mudah, dia memperkenalkan konsep foton. Di mana cahaya ataupun gelombang elektromagnet ini dia ialah gelombang, tetapi dalam bentuk paket. Bila tengok paket-paket macam ni, kita nampak macam zarah, tapi sebenarnya dia ialah gelombang dalam bentuk paket. Jadi foton dia baru letak nama satu benda ni atau kita panggil ni ialah foton. Okey, foton adalah satu bungkusan tenaga yang diskrit bagi gelombang elektromagnet yang juga kita kenali sebagai zarah cahaya. Cahaya ni bukan zarah, tetapi kita namakan foton itu sebagai zarah cahaya. Ya. Okey, so kalau tengok balik, sebenarnya dia keluar gelombang ke dia keluar zarah? Kan nampak dua-dua kan? Betul, dua-dua ada cikgu. Kalau macam tadi, ni gelombang. Ya, ini itu zarah. Jadi Einstein memperkenalkan konsep foton. Maknanya keluar macam zarah tapi sebenarnya gelombang. Itu sifat kedualan tu. Bijak Einstein ni kan? Ya. Okey. Jadi dari sini beliau boleh menerangkan bahawa bagaimana fotoelektrik tersebut terhasil. Di mana apabila zarah-zarah cahaya, ni nampak zarah-zarah cahaya. Macam pelik pula kita kata zarah-zarah cahaya. Biasanya gelombang cahaya. Zarah-zarah cahaya dipancarkan ke permukaan logam dan menghasilkan elektron. Apabila zarah-zarah cahaya ataupun kita panggil foton tadi menghentam permukaan logam dan menghasilkan elektron. Ini ialah elektron. Inilah gelombang cahaya tadi. Okey. Itu Albert Einstein. Dia memperkenalkan konsep foton. Yang seterusnya, Louis de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie dia telah mengemukakan hipotesis semua zarah boleh menunjukkan sifat-sifat gelombang. Tadi Einstein dia kata cahaya yang gelombang sebagai zarah. Sekarang ni dia terbalik. Boleh ke zarah ataupun guli kan tadi Mira suluh menggunakan laser dapat pecah. Betul. Kalau kita tembak dengan guli boleh pecah ke macam tu? Okey, jadi beliau mengemukakan hipotesis dan pada masa yang sama beliau membuat eksperimen. Okey, apa eksperimennya? Yang pertama tadi, ciri-ciri gelombang. Ni zarah, ini gelombang. Kalau tadi kan kita ada buat eksperimen sikit, menggunakan pengetahuan sedia ada Mira lah. Ya cikgu. Gelombang ni apa ciri-ciri dia? Kalau untuk gelombang kan cikgu, dia tiada jisim. Okey, betul. Gelombang tidak mempunyai jisim. Macam cahaya tadi kan, kita suluh kan, tak rasa apa-apa, betul? Lagi ada? Ada cikgu, boleh dipantulkan. Okey, cahaya boleh dipantulkan, betul. Dan juga cahaya itu boleh dibiaskan. Okey, betul. Itu sifat-sifat gelombang. Gelombang dia boleh pantul, gelombang dia boleh dibiaskan, boleh dibelaukan. Okey, itu ialah sifat-sifat gelombang.
Manakala, apakah sifat-sifat zarah? Kalau sifat zarah pula, zarah mempunyai jisim, cikgu. Okey, betul. Zarah dia mempunyai jisim. Macam Ya. kita ni zarah. Kita ada jisim lah. Kita guli kan. Guli-guli Betul. semua ialah zarah. Jadi kita dah tahu ciri-ciri gelombang, kita dah tahu ciri-ciri zarah. Paling ketara, gelombang tidak ada jisim. Zarah ada jisim. Gelombang boleh dipantulkan, boleh dibiaskan. Zarah tak boleh. Ya. Tetapi bila dia buat eksperimen, okey, ni contoh tadi pembiasan, pembelauan, okey, ada boleh melakukan interference, okey, dia ada jisim. Zarah tadi ada jisim. Dan bila ada jisim, dia ada momentum. Momentum tu ialah jisim yang bergerak. Bila bergerak dia ada momentum. Contoh macam saya tunjuk bola kan. Kak Mira tak takut kan bola. Tapi bila saya balik, takut dah. Sebab jisim yang bergerak. Ya. Okey. Dan dia punya tenaga kinetik. Ini contoh, ini ialah ciri-ciri zarah. Okey. Jadi kita dah nampak dua perbezaan yang sangat ketara antara gelombang dengan zarah. Tapi macam mana boleh bersifat dua-dua tu? Okey, tadi ini yang Mira buat tadi. Okey, interference cahaya menunjukkan cahaya sebagai gelombang. Alright. Kesan fotoelektrik menunjukkan cahaya juga bersifat seperti zarah. Yang tadi Einstein buat tadi. Okey, ini cahaya yang laser tadi yang dapat banyak tadi tu. Okey, cahaya gelombang boleh menunjukkan sifat zarah yang Einstein buat eksperimen tadi yang kita fotoelektrik. Maka terbalik, bolehkah zarah menunjukkan sifat seperti gelombang? Maknanya kalau guli bolehkah menunjukkan sifat gelombang? Jadi sinar cahaya melalui dua celah akan mengalami pembelauan dan interference yang tadi yang Mira buat tadi tu. Ini menunjukkan cahaya bersifat gelombang. Right. Ini confirm lah, tak ada masalah. Cahaya memang gelombang. Tetapi Rajah menunjukkan sinar katod. Sinar katod ini bukan cahaya. Sinar katod ialah elektron. Elektron ialah zarah-zarah yang mempunyai jisim. Okey, bila elektron ini dipancarkan melalui plat dua celah, apa yang berlaku? Kalau cahaya lalu dua celah, kita dapat jalur-jalur ataupun bintik-bintik yang Mira nampak tadi. Ya. Kalau elektron dipancarkan melalui dua celah, dapat tak macam tadi? Rupanya bila dibuat eksperimen, elektron yang merupakan zarah, bila buat eksperimen, kita pancarkan elektron melalui dua celah, juga menghasilkan kesan yang sama. Dapat juga. Ini dalam bentuk lurus sebab kita punya plat tadi lurus. Okey. Kalau Mira buat tadi dapat titik-titik. Nampak? Menghasilkan kesan interference yang sama dengan gelombang. Jadi betul hipotesis beliau yang merupakan yang mengatakan bahawa cahaya ataupun zarah ini juga boleh bersifat cahaya. Okey. Yang ni info tambahan. Panjang gelombang di buai pada satu alur ialah kira-kira 1000 ataupun 10,000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Okey, kalau ini gelombang cahaya kita nampak dia punya panjang gelombang. Kalau gelombang zarah dia lebih halus, lebih kecil sebenarnya. Sifat ini penting untuk penghasilan pembesaran yang lebih tinggi dalam mikroskop. Okay, maksudnya macam mana tu? Okey. Yang pertama kita kena faham, bila kita nak buat mikroskop, resolusi dan pembesaran imej mikroskop yang kita nampak besar tu bergantung kepada panjang gelombang cahaya yang kita gunakan. Kalau kita gunakan gelombang cahaya sekitar 400 nanometer contohnya. Okey. Kita ambil contoh, mikroskop cahaya, okey, sekitar 400 hingga 700 nanometer menggunakan cahaya. Ini ialah contoh zarah-zarah. Ini ialah bukan zarah, ini ialah imej sel darah merah. Okey. Bila kita menggunakan cahaya, kita boleh nampak macam ni. Nampaklah jelas. Betul. Jadi kalau kita nak besarkan lagi, boleh tak? Kita cuba zoom. Bila kita zoom, blur. Kita tak nampak. Kita kurang jelas. Kan? Tak tajam imejnya. Jadi, inilah kelemahan apabila kita menggunakan mikroskop daripada cahaya kerana panjang gelombang cahaya sekitar 400 hingga 700 nanometer. Okey. Tapi tadi di bawah dia dah membuktikan bahawa elektron boleh bersifat seperti gelombang. Jadi, kalau guna elektron, gelombang yang dihasilkan sangat kecil. Nampak tak? 0.39. Tadi 400. 0.39 sangat halus. Betul. Jadi dengan panjang gelombang yang sangat halus ini, dia boleh menghasilkan imej yang lebih tajam. Wow. Nampak? Jadi inilah dia mikroskop elektron yang nak kecil lagi pun boleh, tak ada masalah, bergantung pada tenaga yang dihasilkan. Ya. Kalau kecil lagi lebih tajam, lebih halus lah kita akan nampak. Cuma kalau nak menghasilkan panjang gelombang elektron yang lebih kecil, kita perlukan tenaga elektrik yang lebih besar. Besar lah. Betul. Jadi kalau nak betul-betul
Itu kata kuantum tu sangat kecil, kita kena gunakan tenaga untuk dalam operasi mikroskop elektron ni kena guna tenaga yang lebih besar. Betul. Baiklah. Terima kasih Cikgu atas penjelasan yang cukup jelas pada segmen ini, dan selepas ini kita ada sedikit penyelesaian masalah lah. Cikgu dah bagi penjelasan yang cukup jelas. Selepas ini murid-murid pula kena selesaikan satu masalah. Apa masalah tu? Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ting! Baiklah, sekarang ni Mira dah faham yang cahaya itu pun merupakan satu gelombang dan juga zarah. Baiklah, kita kembali bersama dengan saya dan juga Cikgu Afif dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Cukup jelas penjelasan Cikgu, dan kali ini pula ada sedikit pengiraan ataupun sesi soal, orang kata Cikgu nak soal anda lah, soal saya jugalah kan. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah pengiraan. Silakan Cikgu Afif. Terima kasih Mira. Okey, tak lengkap tanpa pengiraan fizik ni. Kita pergi kepada soalan contoh penyelesaian masalah. Sebab tadi kita dah nampak Max Planck dia mengutarakan dia punya formula. Jadi kita tak buat pengiraan tadi. Pengiraan kita sikit sahaja. Jadi kita nak tengok kuantum tenaga. Kita ada kuantum tenaga dan momentum foton. Jadi ini dua tajuk yang berlainan sebenarnya. Yang ini tentang kuantum tenaga, yang ini ialah cerita tentang bagaimana zarah cahaya boleh bersifat gelombang, ataupun gelombang bersifat cahaya, ataupun gelombang bersifat zarah tadi. Kita tengok yang pertama dulu. Kita berkenalan dululah dengan formula. E ialah tenaga. Okey. Saya kotakkan. Okey, ini ialah formula untuk pengiraan kuantum tenaga, di mana E ialah tenaga dengan formula HF. Paling ringkaslah. H ialah pemalar Planck dan F ialah frekuensi bagi gelombang cahaya yang tersebut. Cuma kita ada formula tambahan di mana E sama dengan HC over lambda ataupun bahagi dengan lambda. Lambda ini ialah panjang gelombang, di mana kalau kita tengok C dengan F ni macam dua benda yang sama. Di mana F adalah sama dengan C bahagi dengan lambda. Itu. Jadi bila nak pakai atas, bila nak pakai bawah. Okey. Kita tengok kalau soalan beri frekuensi, soalan beri frekuensi kita akan guna F. Kalau soalan tersebut beri panjang gelombang, kita akan guna lambda. Itu yang pertama. Yang kedua pula, P. Apakah P ini pula? P ialah power dalam bahasa Inggeris, di mana kuasa. Formula ini digunakan untuk menghitung kuasa, di mana bezanya dengan formula tenaga ialah dia ada huruf N. N ini ialah bilangan zarah ataupun bilangan foton yang dihasilkan. Bahasa mudahnya ialah bila kita suluh cahaya, adakah satu sahaja zarah yang keluar? Tidak, Cikgu. Tidak. Kalau satu zarah sahaja ditanya, kita guna formula ini. Tapi bila banyak, kita akan guna yang ini. Banyak itu macam mana pula? N ialah berapa bilangan zarah atau berapa bilangan foton dalam masa satu saat. Sebab bila kita buka lampu, tentulah lebih 1-2 saat kan. Betul. Jadi bila banyak, kita ambil 1 saat sahaja. N ialah bilangan zarah sesaat. Baik. Jadi itu sahaja beza dia, tenaga dengan kuasa. Nampak? Sama juga HF dengan HC over lambda. Okey. Yang kedua pula ialah momentum foton dan juga zarah, di mana momentum ini ialah sifat bagi zarah. Okey. So ini ialah formula bagi momentum untuk zarah, jisim darat hal laju. Tetapi tadi kita dah bagi tahu bahawa gelombang tidak ada jisim. Jadi ini ialah formula yang diperkenalkan. Okey, iaitu momentum sama dengan H bahagi lambda. Okey, dan kita boleh sebab dua-dua ialah momentum, H over lambda pun momentum, MV juga momentum, jadi kita boleh samakan. MV ada sama dengan H bahagi lambda. Ini ialah khas untuk elektron tadi. Macam mana elektron boleh menghasilkan gelombang tadi tu. Okey, kita terus masuk kepada contoh pengiraan. Okey, clone practice formative. Okey, berapakah frekuensi dan tenaga bagi suatu foton? Dia tanya dua benda. Berapa frekuensi dan tenaga. Suatu foton dengan panjang gelombang 50 nanometer. Jadi daripada panjang gelombang 50 nanometer, dia tanya berapa frekuensi. Jadi kita ada beberapa formula tadi. Right.
Di mana frekuensi C bagi lambda, Baik. E sama dengan HF dan E sama dengan HC over lambda. Okey, untuk soalan pertama, berapakah frekuensi? Nak pakai formula yang mana agak Mira? Kalau frekuensi, sudah semestinya kita guna formula yang ada F kat depan tu cikgu. Okey, jadi kita guna yang pertama. Betul. Okey, di mana frekuensi sama dengan C bahagi lambda, betul, kerana dia diberi panjang gelombang 50 nanometer. Betul. Jadi kita nak cari frekuensi daripada panjang gelombang, kita kena guna formula FC bagi lambda. Jadi kita pun masukkan pengiraan. Okey, FC tersebut ialah 3 darab 10 kuasa 8. Okey, C ialah laju cahaya. Yang ini akan diberi dalam pemalar dalam peperiksaan. Dia akan beri. Okey, C ialah laju cahaya bahagi dengan lambda panjang gelombang 50 nanometer. Kita akan dapat jawapan frekuensinya berapa. Okey, saya nak Mira jawab ni pula. Tenaga bagi satu foton. Okey, kita ada tenaga, formula E tenaga, E tenaga. Nak guna yang mana ni? Kalau untuk H pula, kalau yang ini kita guna E bersamaan HF cikgu. Okey, kenapa nak guna yang ni? Sebab kita dah ada frekuensi. Okey, dah ada frekuensi. Betul? Kalau nak guna ni boleh tak? Yang itu boleh juga cikgu, tapi macam kurang tepat sikit kalau kita guna formula yang tu. Okey, sebenarnya dua-dua boleh guna. Sebab dua-dua, sebab lambda pun sudah lambda diberi. pun ada. Betul, tak ada masalah. Kita boleh guna sebab kita dah pandai dapat frekuensi, kita boleh guna frekuensi. Kita nak guna yang lambda pun boleh sebab soalan dah beri 50 nanometer. Tak ada masalah. Jadi dua-dua formula ini boleh digunakan. Tapi kalau kita contohlah, kalau soalan tadi dia tak tanya frekuensi, dia bagi panjang gelombang sahaja, kita kena guna yang ni lah. Betul. Jadi bila dah diberi dua-dua, mari kita boleh guna dua-dua. Tadi Mira kata nak guna formula ni kan? Bagus, kita gunakan, tak ada masalah. Jadi H kita ialah 6.63. Okey, darab 10 dengan negatif 34. Darab sahaja dengan 6 darab 10 kuasa 15 yang penat-penat kita dapat tadi. Okey, dapat jawapan tenaga bagi gelombang 50 nanometer. Okey. Ini contoh penyelesaian masalah yang pertama. Sebuah lampu berkuasa 50 watt. 50 watt ni apa? 50 watt ini ialah kuasa. Okey. P lah cikgu kan? Kuasa, ya, power. Memancarkan bilangan, berapa bilangan foton yang dilancarkan per saat. Jadi ini ialah foton yang dipancarkan. Okey. Jadi kita nak kira dulu NHF. Okey. Tadi formula untuk kuasa. Macam mana nak kira? Kuasa kita 50 watt. Okey. N ialah bilangan. Bilangan, berapakah bilangan foton yang kita nak cari? Okey, darab sahaja H dengan F yang kita dah buat tadi. Cuma daripada sini kita akan dapat bilangan foton. Nampak? Banyak. 1.7 darab 10 kuasa 20. Bilangan foton yang dipancarkan dalam masa 1 saat. Okey. Ini contoh pengiraan. Nampak tak beza dengan soalan tadi? Tadi 50 watt. Betul. Lampu dia tak berapa terang. Sekarang kita pakai 120 watt. Teranglah. Lebih terang. Lebih terang maknanya agak-agak foton yang dihasilkan makin sikit kan makin banyak? Makin banyak. Makin banyak. Okey, kalau kita nak kira sama juga. Okey, foton yang dihasilkan lebih banyak dan bila kita nak pengiraan pun sama, berapakah bilangan foton yang dihasilkan? Apabila kuasanya semakin bertambah, tentulah dia punya bilangan foton lebih banyak. Okey. Yang tadi dia bagi macam mana, apa beza soalan ni? Okey. Yang ni ialah frekuensi. Bila frekuensi, kita guna NHF sebagai formula kita. Sekarang ni soalan yang sama saya kekalkan 120 watt juga. Cuba tengok beza dia. Dia bagi gelombang. Panjang gelombang pula. Tapi kita belajar tadi panjang gelombang dengan frekuensi kita boleh kira, tak ada masalah. Asalnya HF kita tukar kepada HC bahagi dengan lambda. Sama juga. F ini sahaja yang kita ubah kepada C bahagi lambda. Okey. Jadi sama juga prosesnya, kita buat pengiraan, okey. Kita mencari N untuk mendapatkan nilai N. Kalau tengok nilai dia sama dengan yang 120 watt tadi. Cuma saya ubah frekuensi dengan panjang gelombang lambda lah. Okey, ni nak try lah berapa bilangan foton yang dipancarkan sesaat oleh lampu cahaya merah berkuasa 20 watt. Okey. Okey. Saya nak, boleh tak Mira masukkan nilai-nilai yang tertentu? Boleh cikgu. Sebab kalau ini sudah dibagi frekuensi, jadi kita akan guna pakai formula P bersamaan NHF. Di mana kalau tengok dekat sini, P dia ialah 20 watt. Bagus. Okey. Okey.
N kita tak tahu sebab itu yang kita nak cari. Okey, betul. Okey. H dia ialah kalau ikut soalan sudah diberi Okey, dalam soalan sebelum ni soalan sudah diberikan. H ialah pemala plank. Ya. Okey. Dan kita hanya masukkan F saja, iaitu F pun sudah diberi cikgu frekuensinya. Okey, jadi dari sini kita masukkan nilai 20 sama dengan N nak cari betul, H memang diberi dan frekuensi telah dinyatakan dalam soalan. Ya, betul. Tahniah. Jadi kita boleh kira berapakah bilangan foton yang dipancarkan sesaat. Okey, tahniah. Betul cikgu Betul. Wah. Tak ramai budak tahu 20 watt ini ialah kuasa. 20 watt tu apa cikgu? Kuasa. Okey. Dan ini ialah untuk gelombang de Broglie. Soalan dia nampak macam ringkas tapi sebenarnya jalan cerita dia agak panjang. Okey, tapi tak apa, saya akan terangkan satu persatu. Baik. Okey. Yang pertama, kita menggunakan formula MV segmen H lambda di mana gelombang de Broglie ialah zarah elektron yang menghasilkan panjang gelombang. Ini ialah zarah, ini ialah gelombang. Jadi, dipancarkan dengan tenaga 10 eV. Macam mana? Apa kaitan tenaga dengan formula ni? Okey, sebenarnya kita perlu menggunakan formula tenaga kinetik yang dipelajari masa tingkatan 2 sebenarnya, formula tenaga kinetik. Daripada tenaga kinetik ini, kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari, nampak saya kuningkan? Nak carikan V, laju bagi elektron tersebut. Dengan tenaga 10 eV ini, berapa laju dia? Jadi, kita menggunakan formula tenaga kinetik, dapatlah lajunya. Okey, V kuasa 2 dah. Dan punca kuasa V dapat lajunya. Laju elektron tersebut. Dah dapat laju, barulah kita boleh cari momentum. Dah dapat momentum, baru boleh kita cari panjang gelombang yang dihasilkan oleh elektron tersebut. Nampak cerita dia agak panjang. Okay, tapi tak apa. First, kita cari dulu dia punya tenaga, daripada tenaga kinetik, kita dapat laju. Itu step yang pertama. Okay, seterusnya, bawa formula di tepi, simpan dulu. V kita laju, kita simpan dulu. Kita gantikan sahaja. Okey, jisim, jisim elektron, nampak? Jisim elektron 9.11 kali 10 negatif 31 kilogram. Okey, kita masukkan. Inilah M, jisim. Okey, V yang saya kuningkan tadi, laju dia. H ialah pemala Planck dan akhirnya kita boleh menghitung panjang gelombang lambda. Baik. Okey. Jadi, bila kita kira, kita akan dapat lambda sama dengan 3.88 kali 10 kuasa negatif 10 meter. Sangat kecil kali 10 kuasa negatif 10 ini. Okey. Jadi, nampak cerita dia agak panjang sikit apabila dia masuk cerita tentang gelombang de Broglie. Yang macam mana zarah elektron tadi boleh menghasilkan gelombang. Okey. Jadi, saya rasa itu sahaja tentang pengiraan ataupun penyelesaian masalah yang dapat saya tunjukkan tadi. Baik. Harapkan murid-murid jelaslah kalau Mira faham, murid-murid di rumah apa lagi pastinya mereka pun akan faham cikgu. Baik cikgu, memandangkan kita pun sudah tamat, sedikit kesimpulan daripada cikgu Afifi, silakan. Okey, terima kasih Mira. Tentang fizik kuantum ni sebenarnya ramai, kalau kita masa fizik kuantum ni diperkenalkan, ramai kata susah. Okey, sebenarnya tidak dinafikan fizik kuantum adalah susah. Tapi apa yang dipelajari dalam SPM cuma asas sahaja. Okey, untuk pengenalan bahawa sebenarnya teori fizik yang kita belajar adalah fizik klasik. Okey, di mana tokoh-tokoh yang kita pelajari, Newton, Archimedes, semua itu dah lama, dah lama kan, tokoh-tokoh yang lama. Jadi disebabkan kita fizik sentiasa berkembang, kita perkenalkan fizik kuantum. Jadi fizik kuantum ini memang sebenarnya sangat complicated, tapi kita permudahkan di peringkat SPM dengan memperkenalkan teori fizik kuantum ini supaya murid-murid tidak terperanjatlah bila nampak fizik kuantum yang sebenar. Betul. Jadi murid akan dapat gambaran apa sebenarnya kenapa diperkenalkan fizik kuantum ini. Ini pendedahan awal lah cikgu. Pendedahan awal nak bagi tahu zarah bersifat gelombang, gelombang juga boleh bersifat zarah. Itu dia. Wah. Dan cikgu, bagaimana pula pentaksiran keseluruhan untuk saya pada hari ini cikgu? Tadi saya jawab soalan-soalan tu, cikgu kata tepat. Macam mana cikgu? Okey, setakat saya nampak okey, alhamdulillah okey, mana Mira dapat mengikutilah, dapat mengikuti sepenuhnya dan alhamdulillah jawapan kebanyakannya betul. Memang saya rasa saya boleh bagi band 5, band 6 ni. Boleh. Markah tinggi cikgu. Baik, terima kasih cikgu. Dan untuk murid-murid di rumah yang ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka bagi tajuk teori kuantum cahaya ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan tu cikgu? Okey, boleh mendapat dari sumberku daripada KPM, sumberku. Di situ boleh pelajar-pelajar ataupun murid-murid mendapatkan
pelbagai maklumat, pelbagai rujukan dan latihan-latihan yang dapat dibuat dalam kelas. Seperti yang sudah tertera di kaca TV anda semua. Jadi jangan lupa untuk layari laman berikut dan dapatkan lagi sumber rujukan supaya dapat mengukuhkan pemahaman adik-adik semua. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Afifi atas kesudian berkongsi ilmu. Diharapkan memberi manfaat kepada semua yang menonton. Tak lupa juga terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim atas perkongsian ilmu juga pada hari ini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi hanya di slot Menengah Atas Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.